Persatuan atau komuniti usahawan berperanan penting dalam membantu dan memfasilitasi PMKS tempatan untuk terus melangkah maju dan bersaing di peringkat global. Expo China ASEAN CAA Expo ke-20 di Nanning, China merupakan platform penting bagi PMKS tempatan menyerlah dan meluaskan pasaran mereka. Kita ikuti perkongsian wartawan Firdaus Azil. Okey, baik. Antara tunjang ekonomi madani yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim baru-baru ini adalah untuk membawa kita punya perusahaan terutamanya dalam kategori perusahaan kecil sederhana PKS dan juga mungkin merangkumi juga segmen mikro iaitu MSME, yang mana antara tunjangnya ataupun antara visi ekonomi madani ialah untuk membawa MSME dan juga termasuk PKS ini ke peringkat global. Tetapi kalau kita mencerahkan data yang dikeluarkan oleh agensi berkaitan yang menunjukkan bahawa segmen PKS ini hanya menyumbang sekadar 38% untuk keluaran dalam negara kasar KDNK. Jadi kalau mungkin untuk kita lebih memahami bagaimanakah cara, kerana kita sering diberitahu, sering dimaklumkan bahawa SME ini bukan satu segmen yang sebagai engine growth yang perlu mengembangkan lagi ekonomi Malaysia. Jadi bersama dengan saya ialah Datuk Seri Abu Hassan Muhammad Noor yang merupakan pengerusi atau Presiden Dewan Perniagaan Usahawan Malaysia, yang mana satu ketika dahulu dikenali Dewan sebagai Perniagaan Usahawan Kecil Malaysia. Jadi dia dah naik ke besar. Ini sejajar dengan visi untuk mengembangkan lagi peranan PKS ini daripada kecil menjadi lebih peringkat global. Jadi kita di sini kita berada di Nanning, China. Kita berada di Nanning, China untuk mengikuti China ASEAN Expo kali ke-20, yang mana semalam telah diserikan lagi dengan kehadiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan kalau boleh juga saya nak menyebut tentang antara intipati ucapan ataupun ucap pertama Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam ialah bagaimana ataupun pada Ahad ialah bagaimana China ASEAN Expo ini perlu menjadi pemangkin untuk supaya PKS Malaysia ini dapat merentasi, dapat mengembangkan perniagaan bukan sahaja ke peringkat ASEAN, tetapi jika kena caranya akan ke peringkat global. Jadi pertamanya Datuk Seri, kita nak memahami visi ekonomi madani itu ataupun aspirasi ekonomi madani dan bagaimana PKS Malaysia yang kita tahu pelbagai jenis, terutamanya saya kira yang paling besar dalam sektor F&B. Bagaimana PKS ini perlu menyahut cabaran itu? Terima kasih Awani datang juga ke Nanning bersama dengan YB Perdana Menteri kita yang telah dirasmikan cara rasmi dia semalam bersama dengan Perdana Menteri China. Dan juga bersama dengan Tengku Zafrul, Menteri MITI. Saya dapat tahu. Jadi alhamdulillah SME ini sejajar daripada perkembangan yang PM bagi tahu semalam, usahawan madani, Malaysia Madani. Kita sebenarnya dah buat pengeluaran SME ini sejak daripada 2013 lagi di China. Di China merata seluruh, saya rasa separuh di negara China ni kita dah terokai di bawah SME. Dan ada yang kita melalui kementerian, agensi, dan juga ada yang melalui kita sendiri je pergi, yang tidak ada bantuan mana-mana, yang kita bergerak sendiri. Dan kita tahu permintaan di sini tu terlalu tinggi. Daripada contoh dia lambakan daripada SME, produk usahawan kita ni memang diperlukan di sini. Jadi itu sebab kita pelopori, kita terokai di China ni. Jiwa kita memang jiwa SME yang kita tahu luar dalam dia, jauh dekat, turun naik, ranjau duri dia semua kita tahu. Jadi kita nak membesarkan lagi. KDNK tadi 35%. Export ready lebih kurang 15%. Okey, export ready tu 15%. Maksudnya apa Datuk Seri? Export ready ni maknanya segala syarikat-syarikat di Malaysia yang besar-besar ni pencapaian dia tidak kata orang membanggakan. Sehingga baru 15%. Macam mana lonjakan tadi, impak ni kita nak naikkan lagi sampai ke 30%, sampai ke 35%, sampai 50%. Bagaimana cara ni? Jadi itu sebab kita datang ke Nanning untuk lonjakkan lagi daripada segi ekonomi negara, SME tadi, PKS, SME, macam mana kita nak naikkan imej kita. Jadi itu sebab kita datang ke sini untuk pamerkan produk-produk, pertama sekali SME. Kita ada
ready to eat, rendang, Betul. kita ada dendeng, kita ada kepek, kopok. Dulu kopok kepek ke dekat kampung, juara kampung. Sekarang dah masuk international dengan labeling, packaging yang menarik. Yang kata orang tu rebranding dengan halal, dengan HACCP dia, dengan musti dia, dengan ada semua bagai. Kita hantar ke luar negara. Jadi lonjakan tu kita nak penuhi. Okey. Export readiness maksudnya apabila ada order, kita dah sedia untuk dihantar. Tetapi disebabkan kalau kita tengok seperti Datuk Sri sebutkan agak rendah, maksudnya dia order kita tak sempat nak ready. Jadi di peringkat di negara kita, maksud readiness itu bagaimana kita nak memastikan SME you ada order ni, tetapi you kalau you tak ready, bagaimana peranan dewan? Nak make sure memberi garis panduan yang betul. Untuk readiness maksudnya dah ada stok. Jadi bagaimana kaedah-kaedah? Itu sebab kita ini adalah satu platform. Dewan ni ditubuhkan untuk membantu agensi dan kerajaan. Platform. Maknanya kita yang grassroots, kita turun padang, kita tengok usahawan kita daripada belakang rumah, tepi rumah, kecil-kecilan ni dan kita bawa dia sampai ke besar. Jadi kita channelkan kepada agensi dan kementerian untuk meneruskan usahawan kita daripada segi bantuan, dana, program, daripada segi mesin-mesin yang lebih canggih, kan. Kata orang sekarang ni kalau ada World International Machinery di Guangzhou, lebih kurang mesin tu lebih besar-besar, lebih kurang satu mesin dia kalau nak production, macam contoh dia kita nak buat haripap frozen, ini mesin dia sekali keluar lebih kurang dalam 3,000, 4,000 satu hari. Ada sebulan katalah, barulah kita boleh pergi yang order yang besar-besar. Boleh kita main kontainer. Sini main kontainer je. Dia nak 2 kontainer sebulan, 5 kontainer. Jadi kalau ada mesin-mesin yang lebih canggih di Malaysia tu, saya rasa lebih memudahkan usahawan kita untuk pergi ekspor ke luar negara. Jadi maksudnya kena ada kilang pemprosesan yang lebih besar untuk cater ataupun memenuhi volume ini. Tetapi of course itu kos tu. Okey, itu sebab saya dalam libat urus baru-baru ni, saya dengan KKWD, Kementerian Kemajuan Desa Wilayah. Saya dah syorkan kepada TPM sendiri. Kalau TPM tengok video ni, saya kata anjurkan satu one-stop center. One-stop center dikelilingi oleh IKS dan dengan ada warehouse sendiri. Jadi production dia kita tadi akan lambatkan kita di one warehouse tadi. Di Malaysia tak ada. Yang ada pun contoh dia di Kima, yang capacity pun saya dah bawa negara China pergi ke situ, tak sampai capai dia punya KPI. Jadi ini sebab bila Malaysia Madani ni contoh, kita perlukan yang lebih advance, lebih kata orang lebih baik lagi dia punya pasarana infra dia. Saya syorkan one stop center. Saya pergi di mana-mana merata di Indonesia, di China di sendiri lebih besar lah, saya rasa jauh ketinggalan. Tetapi di Malaysia ni kena ada satu tadi tu industri, dikelilingi oleh industri dan juga one stop center, pengumpulan produk-produk IKS tadi. Jadi production dia tadi luar bandar, seluruh pelusuk bandar ni tadi, dua bandar ni akan kumpulkan di situ dengan production dia sendiri. Jadi senang. Jadi maksudnya Datuk Sri, kita kena saya dah ada produk, tetapi mungkin sebabkan kalau saya nak memenuhi, katalah saya boleh sebulan mungkin saya boleh buat dalam 1,000 karipap, frozen karipap, tetapi ada permintaan tu mungkin 10,000. Jadi saya memerlukan kilang pemprosesan, warehouse. Jadi maksudnya Datuk Sri, kita kena melihat balik ekosistem yang menyokong pertumbuhan SME ni, Datuk Sri. Betul. Jadi sekarang ni kita tak nak kais pagi makan pagi. Orang kata kais pagi mandi cukuplah sekadar kemampuan kita. Kita tak boleh nak ni. Tapi kita nak pergi ke negara maju sekarang. Negara kata orang lebih advance dan lebih bersaing, daya saing dengan negara-negara luar. Contoh dia minat produk karipap tadi di Malaysia. Dia akan datang. Dia tengok daripada segi pembuatan sistem infra dengan apa semua, memang halal Malaysia ni memang terkenal, memang dunia tahu, memang terbaik, memang bersih, suci, bermutu macam itulah. Jadi yang ini dia orang kejarkan, dia orang nakkan. Jadi lambatkan produk kita ni, kita boleh perbanyakkan seluruh pelusuk Malaysia tadi untuk ambil karipap tadi untuk kumpulkan dengan standardize, dengan yang sama, dan satu machinery yang besar di one stop center itu untuk production. Jadi pengeluaran tu tadi semua akan seimbang serata.
semua akan dapat market. Okay. Tetapi kalau kita bercakap tentang saya nak menyentuh mengenai mungkin daripada psychologicalnya, daripada psyche ataupun daripada attitude-nya. Katalah saya ni pada mulanya saya membawa kancil. Kemudian saya membuat satu produk perniagaan, akhirnya saya berjaya membeli satu wira second hand pula tu. Tetapi saya rasa itu dah cukup memadai. Sedangkan kalau ikutkan saya punya trajectory, saya boleh membawa mungkin lebih kereta yang lebih Honda ke maybe sampai Mercedes ke. Tetapi dengan sikap complacent, saya rasa saya dah cukup lah. Kan, dah cukup. Jadi bagaimana kita nak menolak bahawa SME ini bukannya sekadar ia adalah satu berangkaian. Kita nak membawa SME ini ke peringkat global. Apabila enjin SME kita ni menjadi lebih kukuh, maka dia akan menolak ekonomi. Tetapi bagaimana kita nak menarik SME ini? Saya tak kata semua SME, ada yang berjaya, tetapi kita nak menarik sebahagian besar untuk keluar daripada kepompong keselesaan tu, Datuk Sri. Ya, okey. Dia macam inilah, kita dalam dunia perniagaan ni kita kena berusaha, kena gigih, kena percepatkan lagi. Ya. Jadi kita tak nak cakap juara kampung sajalah, ataupun saya cukuplah untuk ni. Sebab apabila dah permintaan tu terlampau tinggi, jadi kita kena ambil benda ni sebagai opportunity dalam bisnes. Maknanya peluang-peluang perniagaan. Yang ni yang kita nak rebut. Apabila dapat tawaran ataupun MOU, sepahaman daripada negara luar untuk permintaan tadi itu untuk diperbesarkan, daripada kancil tadi bolehlah pergi kereta yang lebih mana ni sebab dah ada metafora ataupun sekarang ni dah panggil apa, dia panggil apa yang pakai charging station ni. Kereta elektrik. Kereta elektrik. Betul. Lebih advance lagi kan. Jadi cara macam tu kita kena rebut. Usahawan ni kita tidak pilih bangsa dan keturunan. Kita kena bersama. Dalam masyarakat madani tadi, usahawan madani, kita kerjasama jadi satu network yang besar. Dia network besar daripada 1,000 tadi produce, jadi lebih banyak lagi keluaran dia. Ya, jadi bila peratusan tu lagi meningkat. Kan? Jadi kita tak nak contoh dia Cik Timah ni buat karipap, Cik Bedah pun buat karipap. Kita longgokkan. Jadikan sama, KPI dia sama, sistem yang sama. Jadi production tu akan lagi lebih banyak. Jadi mungkin sebulan tu dia boleh produce 50,000 pieces, 100,000. Ini semua networking. Jadi kita tak mau cakap you punya business, I punya business. Dia kena satu tim. Baru boleh pergi besar. Ini peranan yang perlu diambil oleh Dewan Perniagaan. Saya kira ada berapa belas ribu di bawah Dewan Perniagaan perusahaan ini, usahawan ini, dan saya kira macam-macam PL. Macam-macam. Jadi ranjau dulu tapi tak apa. Ini satu pengalaman dan pembelajaran. Dalam 10 tu 2 ada yang kata kan cukuplah dia macam ni kan. Jadi yang 8 tu mungkin nak pergi jauh. Ada yang 2 tu bila dah berjaya pun dia tak ingat kita dah. Pun ada. Melayu mudah lupa tu memang betul lah. Tetapi daripada sini kita pecahkan kepompong. Kita jangan jadi usahawan baru. Usahawan kata orang yang nak lonjakkan tu daripada segi bisnes. Bukan dia F&B saja, daripada segala macam. Daripada servis, perkhidmatan, daripada segi production, daripada segi import dan export ni kita kan lebihkan. Contoh dia itu sebab tujuan kita membawa usahawan-usahawan ke sini, kita buka peluang. Nampakkan dulu. Kalau dia walaupun dia first time ataupun baru dah biasa datang pun, tapi kadang-kadang benda ni tak dapat lagi. Dia punya mood tu tak dapat lagi. Tapi bila dia dah tahu, dia dah selam, dia dah nampak market ni besar sebenarnya, dia akan berusaha lah. Walau macam mana pun. Walaupun Dewan ni dah, saya rasa dah 2013 ditubuhkan sehingga sekarang, belum pernah ada bantuan mana-mana lagi. Tidak pernah di kementerian, tidak pernah. Tapi usahawan kita memang ada bantu. Di Dewan sendiri tak ada. Kita bergerak sendiri. Kita createkan pengusaha tadi, kita createkan sistem, kita createkan pembelajaran. Macam mana kita nak meningkat mutu kan usahawan kecil ni pergi ke besar. Itu yang platform Dewan. Mutu kita nak jayakan. Kita nak usahakan sampai dia berjaya. Kan, tak ada ketinggalan langsung. Jangan dia kata, saya pernah pengalaman kita bawa kat sini, baru dia tahu, maknanya lebih luas dia punya pengalaman. Bukan sekadar di Malaysia saja. Dia nampak, walaupun dia pergi negara mana pun,
negara maju di Dubai, di mana expo besar di UK. Kita kena tunjukkan baru dia nampak. Okey, kita nak memberi gambaran sedikit lah Datuk Seri. Banyak PKS, MSME juga datang ke China ASEAN Expo ini. Yang memang tiap-tiap tahun anjurannya di Nanning. Di Nanning, tapi kalau boleh kita nak tunjukkan pada bagaimana market China ataupun Nanning itu sendiri. Okey, sekarang ni di Nanning ada berapa juta penduduk? Nanning saja kita ada 7.4 juta. 7.4 juta penduduk. Nanning saja. Nanning saja. Dia campurlah. Dia ada Muslim, Chinese Muslim, macam kita juga. Dan di negeri dia ada 15 juta. Jadi Nanning ni adalah ibu negeri Guangxi. Okey. Guangxi negeri dia. Dia ibu negeri Nanning. Dia ada lebih kurang 15 juta. 15 juta. 15. Jadi kalau 1%, 2% pun takkanlah tak nak tengok barang kita di Malaysia ni. Macam semalam saya pergi kan. Saya rasa nak berjalan pun susah sebab pack jalan tu. Di pavilion Malaysia sendiri, lebih kurang 100 pavilion, pack dengan orang. Takkanlah 1, 2 tidak ada minat langsung dengan produk Malaysia. Saya rasa mustahil. Tapi mungkin nanti boleh berdiskusi dengan dia orang macam mana pandangan dia. Saya rasa dia orang rasa macam terharu. Kalau yang first time datang, saya rasa dia orang terkejut dengan cara persembahan di sini. Dia tak perlu pun selebriti pun datang. Betul. Lambakan dia memang ramai sangat. Memang sungguh ramai. Itu baru di Nanning saja. Kita ada beberapa daerah di China, lebih kurang 1.3 bilion penduduk. Jadi kapasiti di Malaysia tu kita kena standby. Itu yang daripada segi export ready. Export ready. Kita kena standby daripada segi mesin-mesin yang kata orang tu yang kapasiti yang boleh menampung untuk pergi ekspor. Contoh di F&B. Lambakan F&B ni terlampau banyak di Malaysia. Lambakan orang ni buat produk, orang ni buat produk, orang ni buat kesihatan, orang ni buat F&B, orang ni. Tapi ke mana pergi kalau kita tidak masuk pasaran luar antarabangsa dunia ni, ASEAN contoh dia. Jadi ini yang kita perlu lihat, sebab di Nanning ni bukan di China, bukan orang Cina aja yang berniaga. Kita ada Singapura, kita ada Brunei, kita ada Vietnam, kita ada Cambodia yang sama-sama mempamerkan produk masing-masing. Kan? Kita ada, kalau you datang ke sana tengok, ada produk macam bukan F&B saja, daripada tenunan, daripada aksesoris, daripada kayu-kayan, daripada produk-produk yang lain, semua negara luar pun ada. Tetapi bila di Malaysia ni memang terkenal F&B kita. Memang disukai oleh masyarakat Cina. Okey. Kita dah ada produk. Kita ada SME. SME kita pun alhamdulillah dengan pertolongan platform-platform seperti Dewan Perniagaan Usahawan Malaysia ini berkembang, ada caranya. Tetapi sudah pasti apabila kita nak memasuki negara lain, kita juga memerlukan hubunganlah G2G. Jadi sektor memperkasakan SME ini seringkali acap kali diutarakan oleh kepimpinan, termasuk sekarang ni yang antara teras di dalam visi ekonomi madani. Dan tetapi dari segi birokrasinya sering juga saya mendengar ada kekangan-kekangan yang menyukarkan SME ini untuk berkembang ke tahap seterusnya, Tok Sri. Ya, tapi saya mohonlah kepada agensi dan kementerian, birokrasi itu kita kurangkan. Sekarang ni kita pun dah ada pemerintahan baru Malaysia dalam perpaduan Malaysia. Jadi berbilang kaum ya, dan juga terutama sekali saya nak tekankan yang Bumi Putra kita terlalu jauh ya untuk kita perbesarkan. Jadi kalau tidak ada agensi dan kementerian ataupun platform dewan ni, dia orang tak tahu nak ke mana. Betul. Ya. Dan kita pula sebagai usahawan, kita jangan terlalu mengharap. Kita mengharap dana, kita harapkan bantuan, baru kita nak bergerak. Kalau tak ada bantuan, tak ada dana, dia tak nak buat program. Walaupun produk dia dah terhebat dekat dunia ni. Tetapi ini sebenarnya kita kena tengok pencapaian KDNK dan export ready itu mesti kita nak penuhi. Ya, kalau kita tidak ada tenaga dan semangat yang tinggi. Ya. Jadi saya syorkan untuk agensi dan kementerian dan juga perbankan di Malaysia ni longgar-longgarkanlah sikit. Ya. Kalau dia katalah dia ada SITOR dan SIKRIS yang untuk membantutkan perniagaan ini, saya kata you tengok balik, cek balik. Mungkin potensi ada. Mungkin dia punya salah pencaturan, salah apa, you cek balik. Dan juga di agensi kementerian dana dan geran berbilion-bilion. Saya dengar sampai 40 bilion pun ada
Yang baru ni pun marah ada 100 juta masuk dalam ni di bawah disalurkan di bawah Bank Muamalat, di bawah Bank Rakyat. Kita kena perbetulkan dan kita percepatkan supaya SME kebantutan dia tak ada. Jadi apa yang ada program tu kita berikan segera untuk tindakan lanjut. Tapi kita tak nak nanti kepimpinan terutama sekali Perdana Menteri menjadi melembabkan agensi dan kementerian dan juga kabinet-kabinet yang lain, menteri-menteri yang lain. Kita tak nak. Jadi kita syorkan, cek balik, semak balik dia punya peraturan, sistem. Janganlah sampai tebal-tebal nak isi borang, nak isi renyah. Jadi sekarang ni semua dah di China ni tak ada dah paperless semua. Semua main scan, main kata orang QR code dengan apa. Walaupun bayar RMB, 5 RMB pun kena pakai QR. WeChat lah sistem dia. Jadi kita pun kena macam tu. Nak pergi ke negara, walaupun Malaysia baru 33 juta, sini dah 1.3. Macam mana jauh dia punya ni. Jadi negara kecil lebih senang manage daripada yang besar. Sepatutnya. Secara on paper lebih senang. On paper kan lebih mudah. Ini saya syorkan untuk percepatkan dan juga sistem yang ada sekarang ni kita permudahkan. Jangan kita lengahkan. Itu saya mohonlah kepada agensi dan kementerian. Dan juga kalau PM tengok ni, dengar ni. Jadi Malaysia Madani itu fungsi dia apa dan cara macam manakah untuk kita naikkan taraf SME, terutama sekali orang kita yang jauh ketinggalan. Yang dikata miskin tega, yang kata asnaf. Katanya nak notahkan kemiskinan. Macam nak notah kemiskinan, nak notahkan tu macam mana kita nak upgradekan kehidupan dan prasarana dia orang masa akan datang. Baik, bersama dengan saya ialah Datuk Seri Abu Hassan Muhammad Noor yang merupakan Presiden Dewan Perniagaan Usahawan Malaysia yang banyak memberi kita insight, maklumat tentang dunia usahawan ini dan bagaimana cara untuk kita menolak lebih memperkasakan sektor SME sebagai enjin pertumbuhan ekonomi Malaysia. Jadi buat masa ini itu saja yang saya boleh kongsikan sempena kedatangan saya ke Nanning, China ini untuk mengikuti China ASEAN Expo. Terima kasih.